الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan Nazir, pegawai-pegawai masjid, jawatan kuasa masjid, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita berada pada tanggal 8 Rabiul Akhir, tak silap saya ya. Dan pejam celik maknanya dah sangat hampir dah dengan Ramadan ya. Jadi kalau mengikut para ulama salafus salih, mereka 6 bulan sebelum Ramadan itu dah buat persiapan dah ya. Mereka dah buat persediaan untuk bertemu dengan Ramadan. Jadi kita kadang-kadang terbalik, yang kita buat persiapan tu hari raya, dah tumpah baju awal-awal dan sebagainya, sedangkan rancangan kita untuk bertemu dengan Ramadan itu bagaimana. Jadi mudah-mudahan kita berusaha dan berazam walaupun daripada bulan Rabiul Akhir lagi, sebab lepas Rabiul Akhir ya, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, dah terus Rajab. Jadi maknanya tak jauh daripada kita punya waktu untuk ketemu dan jumpa dengan Ramadan itu. InsyaAllah saya pun sedang cari mana tandanya ya. InsyaAllah InsyaAllah kita akan sambung lagi pelajaran kita bersandarkan kepada kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah ini berkenaan dengan tajuk yang kita amat amati, mana tajuknya ya. Sambungan daripada perbahasan bulan lepas ya, iaitu soal menangis ketika dalam solat, adakah dibenarkan ataupun tidak ya. Jadi dari sudut fiqahnya ya, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Azkar ya, dalam bab apa, tilawatul Quran ya, digalakkan untuk kita menangis ketika membaca Al-Quran atau memaksa diri supaya menangis bagi yang tidak mampu menangis dengan sendiri. Jika ada latihan, ada keinsafan, ada kesedaran ya, barulah boleh menangis. Paling baik mengerti apa yang kita baca, kita tadabbur ayat-ayatnya pun boleh menangis, apalagi kita faham maksudnya. Tu kerana menangis ketika membaca Al-Quran merupakan sifat para arifin. Siapa dia arifin ini ya? Orang-orang yang mengenal Allah
arif, ain, arif, arifin, maknanya orang-orang yang mengenal Allah. Dan syiar hamba-hamba Allah yang soleh, ya, syiar bagi hamba-hamba Allah Ta'ala yang soleh, dia akan kenang, ya, berkenaan dengan kesalahan, kesilapan dia dalam solat. Dia baca ayat-ayat Allah, dia menangis. Dia baca Quran direct begitu pun menangis. Sebab orang-orang yang arifin, orang-orang soleh ni, dia mudah tersentuh hatinya, ya, insaf, mengenang dirinya banyak dosa, banyak kesalahan, sebab itu dia mudah menangis, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 107 hinggalah ayat 109, Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladhina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim, ya, yakhirruna lil adhqani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhirruna lil adhqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Apa maksudnya? Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang engkar itu, sama ada kamu beriman kepada Al-Quran atau kamu tidak beriman, tidaklah menjadi hal, kerana sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelum itu, apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka segera tunduk sujud dalam keadaan hiba dan khusyuk, maknanya menangis, serta mereka menegaskan dalam sujudnya, Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami tetap terlaksana. Dan mereka segera tunduk sujud sambil menangis, sedang Al-Quran menambahkan khusyuknya mereka, ya. Jadi orang-orang soleh ini, orang beriman kepada Allah, ya, dia tunduk sujud apabila membaca Al-Quran, dia yakin beriman dengan Al-Quran, ya, maknanya dia takut. Lagi-lagi ayat-ayat yang menceritakan tentang azab Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau kita tengok ini dalam surah apa? Dalam surah Al-Isra. Kalau tengok dalam surah Al-Anfal itu pun ada, ya? Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya ciri-ciri orang yang beriman, alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, apabila dibacakan ayat-ayat Allah gemetar jiwa mereka, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadathum imana, bertambah-tambah lagi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka faham membaca Quran, mereka faham, sebab itu mereka menangis, ya. Sebab itu kita tengok imam-imam Mekah, Madinah ni, dalam keadaan-keadaan tertentu, time baca Quran dia menangis, ya. Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana wabku fa illam tabku fatabakau. Bacalah Al-Quran
dan menangislah ketika membacanya. Jika kamu tidak menangis, paksalah diri kamu supaya menangis. Ya, itu yang disebutkan ya di dalam perbahasan dan ulasan hadis-hadis yang lepas yang dibaca. Dan kelebihan menangis kerana Allah Ta'ala ni tuan-tuan, puan-puan sekalian, Nabi SAW bersabda, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal laban fid dar wa la yajtami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam. Tidak akan masuk neraka seseorang lelaki yang sering menangis kerana takutkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun jika berlaku susu kembali semula ke kantung susu, dan tidak akan berhimpun debu-debu di jalan Allah dengan asap neraka Jahannam. Ya, maksudnya ya, tidak akan masuk neraka orang yang kerap menangis takutkan Allah. Kita manusia ni la yakhlu anil khata'i wa nisyan, tak sunyi daripada salah dan silap. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehari semalam istighfar lebih 70 kali, kita ni hambanya, ya, yakni umatnya, hamba Allah Ta'ala, banyak melakukan salah dan silap. Kalau kita tidak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak bertaubat, kita tidak menangis, khususnya di waktu-waktu 3 suku malam, solat taubat dan sebagainya, kita baca Quran, ya, tanda kita takut kepada Allah Ta'ala, ya, maka insya-Allah sebagaimana disebut di dalam hadis ini, ya, maknanya tidak akan masuk neraka. Dan kita menangis kerana takut Allah, ya, bukan menangis kerana tak jadi calon. Ini musim pilihan raya tak terpilih jadi calon menangis. Bukan itu. Ataupun ya, bergaduh dengan isteri tak, ataupun tak dapat peluang untuk tender kontrak, ya, tak dapat, nangis dia. Bukan macam tu, ya, itu urusan dunia. Sebaliknya kita digalakkan menangis untuk urusan akhirat. Banyaknya salah silap kita, ya, kita taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan ada satu lagi hadis, ainan la tamassuhuman nar, ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Dua mata yang tidak akan disentuh oleh neraka. Pertama, mata yang menangis kerana takut akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, mata yang berjaga malam kerana mengawasi musuh ketika berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kan ada giliran hirasah namanya, mengawal. Tak tidur kerana buat kawalan. Sebab kalau tidak dikawal, sudah tentu pihak musuh akan mudah menyelinap dan menyerang hendap kita. Sebab itu berkawal itu semata-mata untuk keselamatan dan untuk kemenangan Islam. Sebab jihad pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada. Jadi itu dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka, ya. Jadi kita sekurang-kurangnya salah satu dari dua-duanya, ya,
Kalau boleh kedua-duanya, alhamdulillah. Ya, maknanya kitalah orang yang kuat solat malam, dan kita jugalah orang yang kuat berjihad, tak tidur kerana berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian kita masuk bicara berkenaan dengan majaa fi firashi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab pada menyatakan hamparan tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bab ini mengemukakan hadis-hadis tentang hamparan atau tilam lapik tempat tidur baginda sallallahu alaihi wasallam. Pertama, hamparan kulit berisi sabut tamar. Ya, sabut tamar ini dia punya tangkai apa ni yang mengeluarkan buah tu. Itu kalau dah dipetik semuanya tu, itu dibiarkan lapuk tu je boleh jadi sabut. Ataupun dia punya tangkai tu dia ada macam apa yang kemayang ke apa benda tu. Itulah, kalau cari buah tamar mana boleh ada sabut. Buah tamar tu dia punya tangkai tu. Begitu. Jadi hadis an Aisyah radhiyallahu anha qalat innama kana firashu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yanamu alaihi min adamin khashwuhu lifun. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, sesungguhnya hamparan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baginda tidur di atasnya adalah daripada kulit yang diisi di dalamnya dengan sabut batang tamar. Batang tamar tu pun boleh, kalau dibiarkan dia lapuk, dia boleh jadikan sabut. Ya, tapi kalau pelepahnya lambatlah. Macam batang kelapa sawit tu, kalau yang lapuk tu bolehlah. Ya, gitulah. Jadi tafsiran hadis ini menceritakan bahawa Nabi SAW memiliki tilam yang lapisan luarnya dibuat daripada kulit haiwan waktu itu. Kulit haiwan, ya, pertama mungkin unta, ya, kuda ataupun kambing. Waktu itu yang banyak begitu. Ya, kalau kulit harimau boleh tak? Boleh lah, tapi nak kena mana disamak dulu. Ya, maknanya nak kena dibersihkan dulu dan sebagainya. Ya, itu ada keharusannya. Ya, jadi itu kulit. Kalau dalam masyarakat kita ni, kulit lembu lah yang banyak ada. Ya, itu kalau nak ikut sunnah. Tapi zaman hari ni, ya, lapik untuk kita tidur dibuat daripada bahan-bahan yang lembut, span. Ya, ada juga yang telah dia upgrade daripada getah, ada spring lagi. Ya, harganya pun bukannya murah, ada beribu-ribu harganya. Ya, macam tilam apa tu, apa ni, kowe, mahal harganya, 5,000 sampai. Ya dah, memang selesa buat tidur, sampai tak bangun subuh. Ya dah. Itu masalahnya. Ya, bukan tuan-tuan yang ada jam siap-siap depan mata. Ya dah, on time, waktu subuh aja bangun. Ya dah. Jadi itu memanglah, kalau kita tidur empuk macam mana pun, insya-Allah kalau dah jadi amalan kita bangun awal, automatik kita boleh bangun awal lah. Ada. Yang maknanya tak lazim bangun awal, kena lagi tilam empuk, selimut pula, duduk dalam aircon, memang lagi semar tilam lah jawabnya tuan-tuan. Tak sedar, tak tahu pukul 7, tak tahu dah subuh gajah.
Sekarang ni subuh awal. Kalau subuh awal, syuruknya pun awal. Jangan sangka kita bangun-bangun masih boleh, rupanya dah habis subuh. Itu sebabnya kena lazimi, ya. Tempat tidur tu bukan jadi alasan lah sebenarnya. Jadi hadis ini tadi menunjukkan bahawa tidur berlapikkan hamparan, itu sunnahnya. Berlapikkan hamparan adalah sunnah, ya. Sama ada tilam ke atau sebagainya, cadar ke, toto ke, maknanya sunnahnya di situlah. Tidak semestinya mengikut sunnah itu nak cari kulit apa. Kena kulit lembu, bau lembu orang tidur, ada dalamnya nak letak sabut kelapa, boleh je kalau nak betul-betul sunnah. Tapi adakah selesa? Ya tak? Selesa lagi tilam, toto dan sebagainya. Itulah yang dikatakan lapik atau hamparan, ya. Tu. Kemudian tidaklah menafikan sifat zuhud, namun janganlah berlebih-lebihan, kerana tilam yang terlalu empuk akan menyebabkan banyak tidur dan terlepas ibadah malam. Ini perbahasan kitab ini, dia menyindir kita. Adakah dengan tilam yang empuk itu, selimut yang tebal, aircon atau pendingin hawa yang sejuk, ya, kita masih lagi boleh bangun malam? Kalau masih boleh bangun malam, alhamdulillah, ya. Itu benda yang sunat. Benda yang fardu subuh, mau tak mau wajib ditunaikan. Itu. Kemudian hamparan tidur daripada bulu ada juga, ya. An Ja'far ibn Muhammadin an abihi qal su'ilat Aisyatu radhiyallahu anha ma kana firashu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalat min adamin khashmuhu min lifin. Wa su'ilat Hafsah ma kana firashu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi baitiki qalat mishan nasnihi sinyatain fayanamu alaihi falamma kana zata lailatin qultu law sanaitahu arba'a sanyatin lakana awta'alahu fasanainahu lahu bi arba'i sinyatin falamma asbaha qala ma farastum liyal layla qalat qulna huwa firashuk illa anna sanainahu bi arba'i sinyatin qulna huwa awta'u lak qala rudduhu li halatihi al-ula fa innahu mana'atni wa ta'atuhu salati al-lailah. Diriwayatkan daripada Ja'far bin Muhammad, yaitu Ja'far As-Sadiq, meriwayatkan daripada bapanya Muhammad Al-Baqir, menceritakan ditanya kepada Aisyah radhiyallahu anha berkenaan hamparan tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni di rumah Aisyah lah. Beliau menjawab, daripada kulit yang isi dalamnya diisi dengan sabut batang tamar. Ditanya pula kepada Hafsah radhiyallahu anha, ya, Aisyah ni anak Abu Bakar, Ummul Mukminin, isteri Rasulullah. Hafsah juga anak sahabat, anak Umar, ya, Al-Khattab, juga Ummul Mukminin. Jadi sebab itu kedua-duanya ditanya, kat rumah kamu apa lapik tilam Nabi? Tanya Aisyah. Aisyah menjawab tadi, ya, dibuat dari kulit
dan dalamnya ada sabut. Tanya pula Hafsah, apa yang Nabi jadikan hamparan tidur, ya? Dan Hafsah menjawab bagaimana, ya? Jadi Hafsah menjawab, kain yang kasar daripada bulu, kami lipatkannya menjadi dua dan baginda tidur di atasnya, ya. Pada suatu malam aku berkata kepada diriku atau kepada khadamku, jika aku lipatkannya menjadi 4 lapis, nescaya lebih empuk bagi baginda. Lalu kami melipatkannya menjadi 4 lapisan. Apabila menjelang pagi, baginda bertanya, lapik apa yang kamu semua hamparkan untukku semalam? Kami pun menjawab, lapik tidurmu yang sama, cuma kami lipatkannya menjadi 4 lapis supaya ia lebih empuk bagi kamu. Nabi menjawab, kembalikannya semula kepada asal, kerana keempukan itu telah menghalangku daripada solatku pada malam yang lalu. Allahu Akbar, tuan-tuan. Rasulullah selesa sangat sehingga barangkali malam tersebut Nabi tak bangun awal malam untuk beribadat. Sebab tu dia rasa sangat selesa, minta kepada Hafsah kembalikan semula lapisan itu 2 lapis saja, jangan dilipat lagi jadi 4 lapis. Empuk sangat, kata dia. Dah kita macam mana, tuan-tuan? Tilam kita lebih empuk lagi daripada itu. Ada. Sebab itu benda ni kena mujahadah, ya. Letak besar-besar jam depan mata kita, kat dinding tu, tempat tidur kita. Jangan tutup lampu, ya, supaya nampak sentiasa jam tu. Bangun awal untuk beribadat. Itu kalau biasa bangun awal, kita akan lazim insya-Allah, tuan-tuan bapa sekalian, bangun awal. Dah terbiasa, ya. Dia tidak jadi kalut-kalut lewat kerana kempukan tilam dan kesejukan dengan aircon dan sebagainya. Bismillah. Jadi tafsiran hadis ini menceritakan bahawa Nabi SAW memiliki satu lagi hamparan tidur. Ini di rumah Hafsah, ya, yang terbuat daripada kain lapik bulu binatang atau haiwan. Biasanya isteri baginda Hafsah ini lipat 2, tetapi kali ini untuk memberi keselesaan lebih kepada baginda SAW, dilipatnya 4 lapis, ya. Namun bila pagi-pagi Nabi mengarahkan agar dikembalikan semula lipat 2 sahaja, kerana baginda tidak mahu hamparan tidur tersebut terlalu lembut, kerana akan melekakan baginda daripada bangun malam, ya. Bimbang Rasulullah SAW sendiri, bimbang. Lagi kan kita ada. Itu sebabnya kita, ya, kena lazim, kena ada latihan, ya. Tidak dijadikan alasan hamparan yang terlalu lembut menyebabkan kita lupa lalai beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Lagi-lagi solat fardu subuh, fardu, ya. Jadi sebab itu kita kena latih supaya kita boleh bangun malam dan bangun awal, mandi, membersihkan badan kita dan solatlah. Itu. Jadi kesimpulan daripada hadis-hadis yang dibaca tadi, Nabi kadang-kala tidur di rumah Aisyah, berlapikkan kulit dan dalamnya sabut. Dan kadang-kala bila tidur di rumah Hafsah, lapiknya adalah terdiri daripada bulu haiwan, ya. Bulu, kalau bulu-bulu kambing
yang tebal tu, macam kibas, ya, dibersihkan apa semua dengan kulit-kulit dia sekali, tapi ada bulu di atasnya, dan dibersihkan, diwangi-wangian, dilapik 4, memang selesa lah, ya. Begitu. Jadi Nabi SAW sendiri tidak menyukai tilam atau kain hamparan tidur yang terlalu lembut, kerana akan dibimbangi melekakan baginda daripada beribadat pada waktu malam. Jadi taujihat nabawiyahnya, ya, keharusan tidur melapikkan tilam yang tidak menafikan sifat zuhud, asalkan jangan berlebih-lebihan hingga menghalang bangun malam, ya. Kesederhanaan baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu baginda tidak suka tidur di atas hamparan yang empuk dan lembut kerana melekakan baginda daripada bangun malam, ya. Sesungguhnya hamparan Rasulullah SAW yang baginda tidur di atasnya adalah daripada kulit yang diisi dalamnya dengan sabut batang tamar. Kalau zaman sekarang ni, sabut batang tamar itu memang diproses, ya, dijadi macam sabut kelapa juga yang telah diproses itu kadang-kadang dijadikan sebagiannya sebagai bahan membuat perabot, ya, tilam dan juga sofa, diisinya dalam itu dengan sabut tersebut, ya. Kalau batang tamar pun apabila diproses, ya, maknanya dia akan jadi halus. Bolehlah dijadikan sebagai isi dalam tilam untuk dibuat tidur, tapi tak lawanlah kekabu ataupun span, kan? Span ini ada kalanya dibuat daripada getah, sama ada dia halus buatannya ataupun diproses dengan teknologi moden, macam tilam Dunlop dan sebagainya. Dan sekarang macam-macam jenama, ya, kowe, ya, ukko dan sebagainya, ya. Itu tilam-tilam yang kadang-kadang dijual dengan harga yang mahal, tapi teknologinya tinggilah, amat selesa. Jadi sebenarnya Islam tidak pernah menghalang pun untuk kita membeli tilam yang harga mahal, yang terlalu empuk, asalkan disiplin kita terjaga. Waktu ibadat malam, lagi-lagi kewajipan solat fardu subuh dapat ditunaikan awal waktunya, tidaklah sampai subuh gajah dan sebagainya. Itu sepatutnya, ya. Sebagaimana yang saya nyatakan tadi, kalau kita dah biasa, maksudnya dah menjadi lumrah, memang kita akan jaga pukul 4 pagi, bukan jaga semata-mata kerana nak buang air kecil, ya, tetapi jaganya kita itu untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang telah menjadi kebiasaan, memang tidak menjadi apa-apa masalah. Tilam empuk macam mana pun tidak menghalang untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maknanya dalam bab perbahasan tentang lapik tilam. Dan ada kisah, ya, apabila Sayyidina Umar Al-Khattab mencari-cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berehat di bawah sepohon kurma. Mungkin kurma itu rendang, redup, Nabi berehat di bawahnya. Tetapi yang dibuat lapik untuk Nabi tidur dan berehat pada waktu siang
barangkali Rasulullah SAW qailullah itu apa? Tidur sebelum zuhur. Perancangannya supaya mudah jaga waktu 3 suku malam untuk qiyamul lail. Tu. Jadi Nabi tidurlah berlapikkan pelepah-pelepah tamar dan daun-daun tamar itu. Dan apabila Omar sampai ke tempat Nabi beristirahat, Nabi pun duduk menyambut kehadiran Omar Al-Khattab itu. Ya. Dan Omar melihat badan Nabi SAW yang tidur berlapikkan daun-daun tamar dan pelepah-pelepah tamar, berbekas dan terkesan bekas-bekas lidi yang Nabi berbaring itu. Ya, Omar menangis. Lalu Nabi tanya, kenapa kamu menangis? Sekeras-kerasnya Omar itu, tuan-tuan, puan-puan, menangis dia. Nabi tanya, kenapa kamu ya Omar? Omar menceritakan, mereka pemimpin Rom, pemimpin Parsi, Qaisar dan juga Kisra, bagaimana keadaan mereka? Mereka hidup berlapikkan tilam-tilam yang empuk, permaidani yang empuk. Ya, dia mengharapkan Rasulullah SAW seorang pemimpin negara. Cubalah sikit, maknanya dalam keadaan yang selesa kalau nak istirahat sekalipun. Begitulah ya maksud Omar. Tetapi Nabi SAW merah padam wajahnya. Ya, Nabi bertegas, mereka itu adalah golongan yang disegerakan mendapat nikmat di dunia. Belum tentu mereka di akhirat mendapat tempat atau kesenangan di sana. Ya, barulah Omar faham ya kenapa Rasulullah SAW lebih nak mendapatkan keredaan Allah di akhirat berbanding kemewahan, kesenangan dunia. Walaupun menjawat jawatan sebagai pemimpin negara waktu itu, tetapi tidak bermewah sebagaimana Qaisar dan Kisra. Tidak. Ya, itulah yang dikatakan zuhud dan qanaahnya Rasulullah SAW ya di dalam mengharungi kehidupan sekalipun sebagai pemerintah negara waktu itu. Nabi tidak pernah hidup bermewah-mewah, sebab Nabi ada sifat tawadu'. Itu yang dijelaskan ya. Sebab itu bab seterusnya menceritakan maja'a fi tawadu'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab pada menyatakan tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Tawaduk ini lawan kepada takabbur. Takabbur itu maksudnya besar diri, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersifat tawaduk itu ya. Hadis yang Nabi tidak membenarkan dirinya disanjung-sanjung berlebih-lebihan. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tutruni kama adratin nasara ibna Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu semua berlebih-lebihan memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan memuji Isa
anak Maryam alaihi salam, sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah Muhammad ialah hamba Allah dan Rasulnya. Ya? Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta supaya kita memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sampai kepada peringkat disembahnya Rasul itu. Ya? Bukan begitu. Kita mengikut sunnah memuliakan baginda, tidak berlebih-lebihan dan fanatik melampau, bukan. Kita ulas nanti lepas azan. Jadi kita nak sambung sikit lagi berkenaan perbahasan hadis tadi.
Maknanya Nabi SAW melarang umatnya daripada keterlaluan memuji atau menyanjungnya, sebagaimana perbuatan orang-orang Kristian yang keterlaluan memuji Nabi Isa hingga mengangkatnya menjadi Tuhan, disembah. Ada malah sampai peringkat menjadikan anak Tuhan, ya, apa yang mereka bahaskannya Trinity, 3 dalam 1, 1 dalam 3, kan, akhirnya jadi Tuhan disembah. Itu dilarang. Sebab itu ketika wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam, di antara perkara yang ditegaskan oleh Abu Bakar ialah kepada para sahabat dan kepada Omar yang tak percaya waktu itu, ya, sesiapa man ya'budullah fa huwa hayyul la yamut. Allah Taala, sesiapa yang menyembah Allah, Allah Taala maha hidup dan tidak pernah menemui kematian. Tetapi sesiapa yang menyembah Muhammad, ya, qad mata, ya, sesungguhnya Nabi Muhammad itu mati macam mana juga para rasul yang terdahulu, sebab dia manusia biasa, ya. Sebab itulah dalam hadis ini kita hanya dikehendaki memuji Nabi tapi tidak menyembah Nabi. Kita dikehendaki berselawat kepada Nabi, sebab Nabi sendiri yang minta agar kita memperbanyakkan selawat kepada baginda. Man shalla alayya marrah, sesiapa yang berselawat ke atasku sekali selawat, sallallahu alaihi asyra, nescaya Allah Ta'ala akan berselawat kepadanya, mendoakan dia, merahmati dia, ya, dengan 10 kali ganda, ya. Sebab itu kita kena memperbanyakkan salawat. Walaupun kita menyambut maulid baru-baru ni, bulan Rabiul Awal ada, dan seterusnya, kita meraihkan, ya, sunnah baginda, beramal dengannya, memperjuangkan apa yang baginda ajarkan kepada kita, ya, istiqamah kita, cuba sedaya upaya beramal dengan sunnah-sunnahnya. Tetapi bukan sampai peringkat kita sembah Rasul, tak. Hanya berselawat, kita berqasidah, kita bernasyid, ya, nak lebih sikit pukul gendang. Tapi dalam masjid tak boleh buat lah pukul gendang ni. Selawat, qasidah tak apalah, ada. Jadi itu yang dibenarkan. Tujuan ialah untuk mencetuskan rasa kasih sayang kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah maknanya sampai peringkat nak diangkat jadi Tuhan sebagaimana orang-orang Kristian terhadap Nabi Isa, itu bukan. Baginda lebih suka umatnya menyebut tentang apa yang hakikat tentang diri baginda, iaitu seorang hamba Allah dan utusannya. Termasuk kita baca kitab ini, kita nak mengetahui apa sunnah-sunnah baginda dari sudut af'al, perbuatannya, dari sudut akwal, percakapannya, dan juga dari sudut, ya, takrir, ya, pengakuan-pengakuan Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam. Itu sebenarnya Nabi lebih suka untuk kita menelusuri sunnah-sunnahnya dan cuba sedaya upaya untuk mengikutinya, ya. Sebab kadang-kadang ada orang terlalu fanatik, sambut maulid bulan Rabiul Awal sampai melampau sehingga menyalahi akidah dan syariat. Itu tidak dibenarkan sama sekali, itu bid'ah, ya. Jadi pengajaran hadis dapat kita lihat sifat tawaduk baginda sallallahu alaihi wasallam yang tidak sukakan pujian-pujian dan sanjungan, tetapi hanya sekadar kita diminta berselawat kepadanya. Hadis ini menunjukkan bahawa tidak harus memuji Rasulullah SAW berlebih-lebihan. Antaranya memberi sifat ketuhanan kepada baginda, kerana sifat ketuhanan hanya layak bagi Allah
Subhanahu wa ta'ala. Adapun pujian yang tidak berlebihan seperti selawat, ya, dan qasidah ke apa semua tu harus hukumnya, sebab ia tidak berlebih-lebihan. Yang dilarang berlebih-lebihan sampai fanatik taksub, menganggap Nabi sebagai Tuhan. Itu tak boleh sama sekali. Tergelincir akidahnya daripada, ya, Islam kalau sampai menganggap demikian, ya. Jadi itulah sedikit perkongsian, mudah-mudahan yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekiranya ada kelemahan-kelemahan diri saya, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.